keris orang tu pula memang ada isi. Lepas tu bercampur pula dekat badan saya ni. Dah ada bercanggah pula. Saya rasa yang macam keris tu dia benda baik ikut yang menjaga. Saya pula benda yang hitam pula kan. Jadi dia macam bercanggah tau. Lepas tu masa saya nak ambil pisau tu, saya nak ambil pisau macam saya nak tikam diri saya sendiri. Saya nak kelar leher saya. Keris yang daripada atas almari tu dia terbang dia tepis pisau yang berada di tangan saya tu. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, sebelum kita mulakan video, aku nak bagi tahu ilmu ni penting. Dan apa ilmu kena belajar. Nak belajar kat mana? Export Overseas Academy, yang mana platform ni adalah platform yang terbaik di mana korang nak cari duit tepi. Student ke, cari rumah ke, ataupun korang ni adalah siapa-siapa yang nak cari duit tepi, join kelas ni. Betul. Dan aku yakin ramai korang tahu pasal eBay ni, tapi tak tahu macam mana nak set up, macam mana nak guna. Jadinya korang masuk kelas Dr. Zul Arifin ni. Sebab apa? Sebab dekat kelas ni korang boleh belajar secara online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi yang korang nak dekat link di description bawah. Lagi daftar sekarang. Okay guys, caller ni dah bercerita Pak Wan. Macam korang tahu, dia dah jauh daripada Ya Habibi Ya Maulana. Oh ya, betul. Aku ingat dia jauh. Tapi cerita tu rasa dekat. Pasal cerita dia tu berlaku dekat Malaysia satu. Dan aku tu paling tak lupa cerita dia. Mostly aku rasa ini paling hardcore Betul. Tak tahulah, aku juga setiap kali dengar aku rasa hardcore. Tapi so far aku rasa ini salah satu cerita yang aku rasa sangat menarik untuk dikongsikan. Sebab yalah, kita selalu tengok macam kat movie kan, macam alah, ya ke tidak ni. Tapi kali ni ada pencerita yang akan berkongsi di mana kita rasa macam tak berlaku tu terlampau hardcore ataupun berlaku di filem saja. Ada di cerita ni. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami rapat-rapat. Dan pada korang yang mana ada cerita nak dikongsikan bersama kami, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan beritahu korang ada cerita nak dikongsikan. Cuma kena menunggu sedikit queue tu. Okay. Betul lah. Macam yang korang tahu, Pak Wan daripada cerita dia yang best, yang menarik. Dan Pak tu ni kita tetap masih nak perkenalkan diri caller kita lah kan. Jadi kita nak buang masa, kita minta caller perkenal diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mais muka. Mais muka I love you. Aduh, biskut. Kaifah haluk. Ana bil khair. Kalau tanya apa khabar tu Kaifah haluk. Okey, baik, alhamdulillah. Okay, baik. Okay, Zed, sihat Sihat korang dua. Tadi kita dah tanya dah, tapi takut orang tak faham bahasa Arab pula kan. Okay, baik. Okay. Alright, kepada korang yang mana belum tengok Part 1, kita suggestkan untuk tengok Part 1. Sebabnya ini adalah kesinambungan cerita dari Part 1. Yang mana tak tengok tu mungkin akan agak bingung sedikit untuk Part 2 ni. Sebab cerita Part 1 memang best gila. Okay Zed, hari tu kita dah dengar cerita yang Part 1. Memang kata apa, hardcore lah. Kan, gangguan tu sampai terapung. Cuma untuk menjawab pertanyaan, ataupun ada yang tanya mana gambar, kan, mana videonya. Jadi mungkin kat sini Zed boleh clearkan sikit tentang pertanyaan tu.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang pertama sekali, saya dah tanya dekat family angkat saya untuk berkenaan dengan footage yang diorang ada lah, yang diorang pernah record sebelum ni. Dan diorang cakap diorang tak nak tunjuk sebabnya ada aurat saya lah, sebab terdedah dalam keadaan yang sangat tak enak untuk lihat lah. Dan kalau nak edit pun, ibarat macam contoh, kalau kadang saya tapun tu memang aurat ternampak. Jadi kalau cover pun, korang akan rasa benda tu macam edit tau. Jadi macam tak real. So korang macam ni. Faham tak kalau video-video yang kita tengok macam klip KGP dulu tu, ibarat macam tu lah. Nanti korang akan fikir benda tu tipu. Jadi untuk nak menjawab spekulasi dan persoalan semua ni, saya minta maaf lah sebabnya memang family angkat saya tak beri keizinan untuk share. Tapi kalau dari segi gambar, macam gambar jenglot ke yang tu, insyaAllah ada. Dan ada satu video ni, saya ada bertanya lah dengan mereka berdua ni lah kan, punya host yang famous ni yang host Atashi kita ni. Boleh ke kalau saya nak share, tapi kalau nak edit tu saya tak tahu macam mana korang nak edit macam mana kan. Tapi saya rasa saya boleh share. Ada satu video ni, tapi yang ni tak ada nampak diri saya ke apa semua. Yang ni adalah ritual dia. Yang ni dia ada plot twist pula. Orang yang ubatkan saya ni, macam saya pernah cakap part 1, dia ni ada belajar ilmu putih dan ilmu hitam juga. Mana yang tak tahu part 1, nanti korang boleh refer ke part 1 lah. Jadi masa saya pergi ke rumah dia ni, saya tergerak hati untuk record diorang punya ritual, macam mana diorang ubatkan ada pesakit tu. Dan benda ni pun ada berkait juga yang saya sakit lagi sekali. Okay, baik. Alright, okay. Kita nak dengarkan sambungan cerita daripada part 1. Hari tu kita dah sampai scene dekat rumah yang mana ada diganggu bunyi haiwan seperti harimau, ada ular besar. Okay, selepas balik daripada berubat tu, seperti biasalah kita balik basuh kaki apa benda semua kan. Lepas tu tak sampai, saya rasa tak sampai 15 minit macam tu. Tak sampai 15 minit macam tu, sebab saya sejak saya sakit, saya memang selalu sebelum nak tidur saya akan ambil uduk. Tapi masa saya balik berubat tu, saya dah settle down apa semua. Lepas tu saya nak ambil uduk. Setiap kali saya nak ambil uduk, saya memang akan pingsan. Memang dia macam tak bagi saya solat, tak bagi saya ambil uduk. So bila saya dah pingsan tu, memang badan keras tau. Ibarat macam patung korang angkat mannequin yang dekat shopping mall tu. Memang keras macam tu. Memang keras. Lepas tu bila dah jatuh pingsan terus, tentulah dengar berlari tapak kaki, macam harimau lah. Lepas tu banyak lah, sebab rumah ni dia luas tau. Rumah bapa family angkat saya ni luas. Jadi daripada tempat solat tu sampailah ke ruang tamu depan, memang dengar dia berlari sangat, hentakan tu sangat kuat dan sangat jelas. Lepas tu dia dengar macam, tahu tak kalau macam tali pinggang hidup tu, kalau dia lalu kat semak-semak kita dengar bunyi tu kan. So benda tu memang dengar jelas, sangat clear lah. Lepas tu kita call lah orang yang berubat tu kan. Masa kita call tu dia angkat, tapi dia tak dengar suara kita orang tak dengar suara dia. Okay, lepas tu kita orang try untuk keluar untuk call bercakap lagi kan, tak dengar lagi. So kita minta tolong ada satu lagi orang berubat. Yang ni disebabkan awak cakap orang Miro, saya rasa awak pun kenal orang ni juga. Saya rasa awak kenal dia ni. Lepas tu kita panggil dia ni abang, kita panggil dia Abang A lah. Kita panggil dia Abang A sebab dia bukan ustaz, dia bukan ustaz lah. Dan dia punya cara perubatan dia pun sama juga. Dia guna hitam dan putih jugalah. So cara perubatan yang dia ni sangat unik. Dia ada bawa satu bulu landak. Dia hanya bawa tu je.
Dia bawa satu bulu landak ni. Dan bulu landak kalau korang tahu kat hujung tu kan dia macam ada hitam kan. Jadi lepas tu bila dia letak, kalau benda tu berpusing laju, maknanya memang aura tu memang sangat kuat. Dan banyak jin-jin semua tu lah dekat dalam rumah tu, dekat sekeliling tu memang ada. Dan kalau macam benda yang hitam tu, kalau dia stop kan, contoh kalau saya duduk dekat depan dia, lepas tu bulu landak dia tu yang bahagian hitam tu dia stop betul tepat dekat saya, that means benda tu tengah bertingkit, memang ada dekat badan saya atau kat belakang saya atau dekat sebelah saya ke, memang ada lah. Sebab dia macam kompas lah. Dia macam kompas. Masa panggil dia tu, time tu dia cari rumah, padahal dia memang dah pernah datang sekali. Dia pernah datang sekali sebab dia ubatkan arwah best friend saya lah. Kali ni dia datang kali kedua untuk nak ubatkan saya. Dia tak jumpa rumah tu. Lepas tu dia cakap boleh tak cabut, ada orang tu dia pasak something, dia pasak gaib lah. Lepas tu masa pasak gaib tu jumpa tulang monyet, tulang kepala kita panggil tengkorak monyet. Tengkorak monyet tu ada dekat tiang elektrik. Dekat depan rumah ni ada tiang elektrik tau. Jadi dia tanam dekat antara between pokok limau dengan tiang elektrik tu ada tengkorak monyet. Jadi bila dah korek, lepas tu dia buang benda tu, barulah orang yang berubat tu, yang abang A tu boleh nampak rumah. Lepas tu bila dia dah sampai rumah, dia bawa macam dia punya student jugalah, seorang kan, yang nak belajar berubat juga. Yang ni best, masa dia bawa tu, yang dia punya student ni dia macam takut-takut sikit. Sebab dia masih dalam tempoh belajar kan. Jadi disebabkan dia ada rasa was-was, dia rasa macam takut-takut, the best thing is dia punya badan melekat dekat tiang rumah. Dia macam ada orang tarik dia. Kiranya dia nak gerak-gerak tak boleh. Lepas tu dia baca lah, dia baca apa semua, dia baca Bismillah 5 lah, dia baca Bismillah 6 lah, apa benda semua kan. Memang dia baca kuat tau. Time tu dah pukul, saya tak ingat, time tu dah pukul 2 pagi tak silap saya macam tu. Lepas tu dia melekat. Memang dia melekat lama tak silap saya. Diorang cerita kat saya lebih kurang dalam setengah jam ataupun almost sejam macam tu. Jadi dalam tempoh tu terpaksa kena lepaskan dia dulu, baru boleh bawa dia masuk untuk tolong lah. Kalau just in case saya tiba-tiba ambil pisau ke pergi tikam siapa-siapa ke kan. Dah settle dia, barulah lepas tu bila dah masuk tu, time tu saya memang dah jadi macam, tahu goblin tak? Goblin yang macam orang kelakar, bukan goblin yang hodoh, bukan goblin Korea tau. Dia goblin Mak Saleh yang hodoh-hodoh. Okay, jadi saya dah rupa macam tu dah. Dengan rambut macam Mak Limahnya, lepas tu dengan kain telekung saitah dah ke mana. Time tu saya berjalan tu, kalau korang boleh tahu imagine goblin jalan macam ni, macam merangkak, macam tu lah saya. Jadi bayangkan kita daripada lantai nak ke meja tu, walaupun kita merangkak kan, kita macam susah. Kalau kita yang normal kita sedar kan, kita nak panjat, kita kena naik ke kerusi dulu baru naik ke meja kan. Tapi saya tak. Yang masa yang saya tengok kat video, dan the way diorang cerita pun, sebab video tu pun blur-blur tau, dan masa diorang cerita kat saya tu, saya lompat daripada lantai tu, zup, naik ke atas meja. Macam tu. Naik ke atas meja, ada pisau. Lepas tu dekat rak atas tu ada keris. Macam keris ni bukan keris pusaka. Keris ni adalah keris yang ada orang kampung dia bagi dekat family untuk budget, macam jagakan sebab dia nak pergi ke tempat lain macam tu lah. Jadi keris orang tu pula memang dah diisi. Lepas tu bercampur pula dekat badan saya ni. Dah ada bercanggah pula. Saya rasa yang macam keris tu dia benda baik ikut yang menjaga. Saya pula benda yang hitam pula kan. Jadi dia macam bercanggah tau. Lepas tu masa saya nak ambil pisau tu, saya nak ambil pisau macam saya nak tikam diri saya sendiri. Saya nak kelar leher saya. Keris yang daripada atas almari tu dia terbang sup dia tepis pisau yang berada di tangan saya tu. Dia tepis pisau, keris di atas almari tu, dia tepis daripada tangan saya, dan saya terlepas pisau tu. Tentu diorang semua ambil pisau, berbeza alat tajam apa semua diorang alihkan ke tepi. Lepas tu kan yang student yang abang A ni kan, dia macam takut-takut kan. Lepas tu dia menganjing tau. Dia macam cakap bahasa Jawa tau. Tapi saya pun tak faham sangat. Jadi
yang diorang cerita balik kat saya, dia kata kau tak payah, kau punya bacaan ayat kursi, sebab dia baca dalam hati. Lepas tu dia cakap kau punya baca ayat kursi pun tak betul. Kau ingat lebih kurang macam mana kau ingat kau hidup dekat bumi ni, kau ingat kau tahu ke isi bumi ni apa? Dia macam tu, dia persoalkan balik apa dia cakap macam tu. Lepas tu abang A tu cakap, okey sekarang ni kau nak apa? Jangan kacau anak aku. Macam tu lah, dia kata jangan kacau anak buah aku ni. Lepas tu kata, aku ni nak kata jahat tak jahat lah. Boleh dia cakap macam tu. Aku ni nak kata jahat tak jahat. Tapi aku nak satu je. Aku tak nak pun budak ni mati, tapi aku cuma nak barang ni. Yang ni adalah benda lain, kiranya macam jin lain daripada tuan yang lain. Sebabnya saya disihir oleh ramai, yang satu ketua ni dia ada ramai anak murid. Jadi yang masa saya berubat dekat area Meru tu, ustaz tu dia bagi tahu orang yang kenakan saya tu anak murid dia at least dalam 12 orang. Okey, itu yang ketua dia dan anak murid dia kan. Yang saya tengah cerita sekarang ni adalah orang yang lain pula. Dia ni macam ternampak saya dekat kedai makan. Kira macam dia ternampak kedai makan. Dia tu pengamal ilmu hitam. Jadi ternampak saya. Lepas tu dia tengok, budak ni dah pernah kena sihir ni, tapi hidup lagi macam sempoi je, boleh hidup lagi ni kan. So spare power lah. Lepas tu macam dia ternampak ada apa benda kat saya, dia nak benda tu juga. Jadi dah bercampur tau. Yang satu ni tak settle ni, yang masa ke part satu tu, yang tu tak settle lagi. Tiba-tiba ni pula ada orang yang kata saya kedua dia pula nak pula benda kat dalam badan saya ni. Lepas tu dia cakap, aku tak tahu apa benda budak tu ada. Dia kata aku pun tak nak bunuh kau. Dia cakap kau takkan boleh bunuh aku, hanya Allah je yang boleh bunuh aku. Dia cakap macam tu tau. Dia siap persoalkan, dia suruh yang kelakarnya, dia suruh orang yang abang A tu, dia persoalkan abang A tu dengan yang anak buah tu, aku nak kau baca surah Al-Kahf. Aku nak suruh kau baca Al-Kahf dulu, baru aku keluar. Dia cakap macam tu. Lepas tu yang abang A tu bolehlah baca kan. Yang anak buah tu dia kebil, dia baca tunggal langgang, ibarat macam dia baca surah Al-Kahf tu bercampur dengan Al-Mulk lah, Al-Isra lah, macam tu. Jadi itu membuatkan dia stay. Dia buatkan dia stay kat dalam badan dan dia tak nak keluar. Dia runding, saya tak tahulah dia runding macam mana kan. Lepas tu dia ada suruh saya pegang telur kanan kiri. Lepas tu masa saya pegang tu, ini keadaan saya tu yang saya memang sedar. Dan saya pun nak kata saya boleh kontrol badan. Saya boleh kata 50-50 saya boleh kontrol badan saya. So bila saya pegang, masa saya pegang telur tu, ini saya dah turun daripada meja tu lah. Kira diorang macam dah letak saya dekat bawah lah kan. Saya pegang telur tu dan saya rasa berdenyut tau. Dia ada tanya saya, berdenyut tak? Ada rasa apa-apa tak? Lepas tu kata, rasa. Lepas tu saya pegang. Lepas tu bila saya buka, telur tu panas. Bila telur tu terjatuh, telur tu masak tau. Telur tu kira dah masak sebab panas sangat. Saya punya macam suhu badan saya terlalu panas. Dia masak ibarat kalau kita rebus tu kan, maybe dalam 5 minit ataupun 8 minit macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Yang telur kan dia kanan kiri kan. So telur yang kiri tu dia macam tu. Yang telur kanan ni pula dia keluar warna hitam. Yang ni saya boleh share gambar. Yang ni telur tu jadi dia keluar warna hitam, macam telur dah busuk lah macam tu. Padahal telur tu telur baru. Telur tu memang telur baru. Telur tu memang daripada rumah kita orang. Bukannya tu abang A tu yang bawa. Lepas tu bila dah pecah telur tu, barulah benda tu dia macam keluar. Tapi dia cakap aku akan datang balik. Cakap macam tu. Itu yang kejadian yang tu lah. Lepas tu saya macam dah sedar, dah okey sikit lah kejadian tu lah untuk yang cerita yang ni. Tapi masih belum sepenuhnya habis berubat lah, masih ada lagi.
Saya antara sebabnya kenapa saya pergi ke luar negara, saya duduk dekat Saudi, antara salah satu sebabnya memang saya memang tak boleh duduk dekat rumah family angkat saya tu disebabkan sakit ni. Sebabnya dia tahu saya duduk dekat mana. Sebab antara yang ni memang betul Ustaz, dia cakap saya boleh datang rumah tu tapi atas risiko saya sendiri. Sebabnya orang yang selalu hantar memang dah tahu position saya kat mana, saya duduk kat mana apa semua kan. Jadi untuk keselamatan jangan duduk kat situ. Lepas tu bila saya pernah pergi ke Alustar, saya duduk kat sana. Saya kurang saya boleh cakap pernafasan saya berbeza tau. Kira saya tak perlu guna tank oksigen tu. Saya boleh bernafas normal. Lepas tu tapi saya ada sakit. Saya ada sakit sikit-sikit juga. Lepas tu saya decided untuk atas nasihat ustaz tu juga, dia kata pergilah. Dia berkias, dia guna bahasa kiasan dia. Tapi saya translatekan adalah dia suruh ibarat macam kita ni biarlah kita pergilah merantau kan, pergilah keluar menyeberang laut, macam tu dia cakap. Jadi saya pun pergilah Saudi. Tu yang saya duduk kat Saudi tu. Antara salah satu sebabnya sebab itulah. Tapi Alhamdulillah saya sihat after banyak benda dah jadi. Saya berhijrah, saya duduk dekat Saudi, antara salah sebabnya untuk nak sihat juga. So adakah Z sampai sana dah berhijrah tu dah keluar normal, dah tak ada gangguan yang teruk yang sebelum tu jadi? Betul. Memang Alhamdulillah lepas saya pindah ke Saudi kan, saya memang tak ada sakit apa-apa langsung. Saya memang dah tak ada. Cuma saya mimpi lah. Saya selalu akan mimpi family angkat saya. Saya boleh tahu bila masa dia orang kena santau, saya boleh tahu bila masa dia orang sakit apa semua tu atas sebab mimpi je. Macam contoh sebab saya kan duduk dekat dengan area Mekah juga kan. Jadi saya kadang-kadang saya selalu pergi buat umrah. Jadi selalunya bila saya niat nak pergi buat umrah, besoknya macam contoh lah lusa saya dah buat umrah. Jadi malam tu saya mesti akan mimpi. Contoh bapa angkat saya sakit ke apa ke. Lepas tu bila saya call Malaysia, saya tanya memang betul dia sakit. Sebab sekarang ni keadaan bapa angkat saya memang sangat keadaan yang tak sedap mata memandang lah. Kalau orang datang melawat tu memang kesian lah, sedih lah tengok dia. So maksudnya selepas kejadian yang kedua tu terus Z pergi berhijrah ke Arab Saudi lah? Tak. Oh ada lagi? Tak. Panjang lagi. Oh panjang lagi. Okay baik. Okay, jadi selepas tu kan tadi kita dah sampai Z dah masa tu dah tak pergi Saudi lagi. Okay, lepas tu pergi mana, buat apa? Kita nak tahu cerita kesinambungannya. Lepas tu jadi Selepas pada tu saya kan berhijrah kan. Saya pergi ke Alustar, lepas tu pergi ke Perlis. Jadi masa saya dekat Perlis tu, saya bukanlah dipaksa, tapi saya disarankan untuk belajar. Untuk belajar ilmu benda ni lah. Tapi saya bukan belajar seorang. Saya belajar, kiranya kita orang satu keluarga. Saya kan dengan family angkat. Kita orang satu keluarga angkat. Kita orang pergi ke sana untuk belajar. Maknanya bukan mak bapak angkat saya tak ada, tapi saya dengan anak-anak dia je lah. Kita orang belajar benda tu. Tapi kita orang bukannya belajar, sebab kita orang bukan belajar yang hitam. Yang ni memang dia ajar putih je. Dia orang ada belajar yang hitam juga, tapi kita orang tak belajar hitam sebab kita orang tak nak. Dan satu lagi takut apa orang panggil isim Lepas tu masa dalam tempoh belajar tu pun ada yang menghantar. Masa dalam tempoh belajar tu pun ada tempoh yang menghantar, dan ada pula orang baru yang menghantar. Jadi dia tambah lagi welcome dia tambah lagi orang baru pula yang menghantar. Selepas tu kali ni pula yang mengubatkan saya adalah anak, saya panggil dia abang angkat saya lah. Abang angkat saya yang mengubatkan saya. Tapi ada dekat sisi tu adalah yang Pak B ni dia sambil tengok lah. Lepas tu masa yang dia nak ubatkan saya tu, dan tu saya terduduk. Saya duduk macam, kalau orang sleep disc ni kan,
Dia kan tak boleh nak baring sangat, tak boleh nak berdiri lama sangat, apa semua. Saya punya position macam tu, tak senang. Lepas tu bila saya dalam keadaan masa dia buat tu, tiba-tiba saya rasa macam something tajam yang dekat, kalau tulang belakang ni kita panggil dia L5 kot, L5 ke L2. Ada bahagian macam titik dekat saraf tunjang kita tu. Saya rasa bahagian situ sangat-sangat tajam tau. Lepas tu masa dalam lama tu kan, saya rasa something keluar. Ni dia keluar satu-satu. Dia keluar jarum. Dia keluar jarum halus-halus keluar daripada badan saya. Yang ni kan macam korang imagine saya duduk, lepas tu dekat belakang badan saya tu dia tolak bukannya tolak, dia tekap tangan dia melekat kat badan saya, tak. Kiranya tangan tu jarak maybe dalam 1 inci daripada badan saya. Dia tolak, lepas tu keluar semua jarum-jarum tu. Keluar semua jarum-jarum tu sampai dekat saya punya telinga. Saya terlupa nak bagi tahu, telinga saya rasa hampir 4 bulan saya tak dengar. Saya dah pergi pakar telinga apa semua kan. Hampir 4 bulan saya tak dengar. Jadi saya memang tak boleh dengar azan, tak boleh dengar apa. Lepas tu memang sentiasa keluar bernanah. Masa dia keluar jarum daripada telinga saya tu, barulah saya boleh dengar azan, saya boleh dengar sangat-sangat jelas. Alhamdulillah, saya dengar sangat-sangat jelas. Lepas tu, lepas dia dah keluar tu, saya macam dah okey sikit. Badan saya memang ringan. Badan saya dah ringan. Saya kena mandi limau, macam mandi limau, nak buang bisa-bisa apa semua tu. Baru saya macam segar sikit. Lepas tu Pak B ni dia cakap dekat saya, dia suruh saya pergi ke satu tempat ni untuk macam tanam badan saya. Dia suruh macam tanam badan saya. Lepas tu untuk buat satu benda ni supaya saya lagi macam kebal lah, macam tu lah. Tapi saya ni pula jenis yang, yelah kita ni dah lah dalam dilema sebelum ni, percaya tak percaya kan. Bila dah kena ni macam dalam keadaan terkejut. Kiranya macam saya pasal terkejut. Jadi bila nak buat tu pun macam otak pun tak fokus, nak berzikir pun tak fokus, nak buat apa pun tak fokus. Jadi masa saya pergi ke satu tempat ni, saya tak tanam diri saya, tapi saya bertapa. Sebab dah the way saya cakap, boleh tak Pak B kalau saya tak nak tanam macam ni kan, boleh buat benda lain ke kan. Lepas tu dia cakap ada satu lagi, hang boleh berendam dekat sungai. Kalau hang boleh hang berendam dekat sungai ni dalam dia cakap 72 jam hang zikir Bismillah 6 ni 100,000 kali. Dia cakap macam tu, 100,000 kali. Lepas tu saya cakap lah, ada yang lain tak, cara lain? Kita perempuan, kita mesti nak cari yang lagi senang. Lepas tu dia cakap ada satu lagi, pergi bertapa. Jadi pun pergilah bertapa. Jadi pergi bertapa dekat ada satu tempat ni. Jadi masa saya bertapa, dan saya ditemani dengan abang angkat saya jugalah, masa saya bertapa, dan tu otak saya kosong. Saya kosong. Saya fikir saya nak sihat, saya tak nak apa-apa. Lillahi ta'ala, memang itu je saya fikir. Tapi dalam saya tengah buat tu, macam yang ada yang Pak B dengan ada yang seorang lagi ni lah, someone ni, dia cakap, hang ni hati bersih ni, sebab tu lah benda lain yang main ni, dia cakap macam tu. Lillahi ta'ala, ni bukan saya tambah, ni memang diorang cakap. Jadi masa saya bertapa, saya fikir, keluarlah benda lain pula. Dia keluar batu merah delima, batu delima tu. Jadi batu delima tu dah delima tau. Batu delima ni memang dah lama para ilmu yang pengamal ilmu hitam memang nak sangat benda-benda ni. Sebabnya Allahuaklam lah, diorang cakap yang ni boleh untuk tarik duit lah, apalah, itulah, inilah. Sebab diorang nak sangat batu tu, yang boleh keluarkan benda tu hanya orang yang betul-betul macam tak fikir benda lain. Dia tak niat nak ambil benda tu. Jadi dah ramai orang pergi kat situ, memang tak dapat. Tiba-tiba saya pula, entah budak hingusan mana ni kan, dia fikir nak baik, tiba-tiba dapat. Jadi disebabkan saya berzikir, tiba-tiba keluar pula batu tu, tambah pula satu lagi orang baru yang attack saya.
So total dah berapa 4 orang. Ini orang yang keempat. Kira orang yang keempat dah nampak saya. Jadi masa tempoh saya dah keluar batu tu, orang tu nampak. Dia pun betapa, tapi dekat another tempat, kira macam dia dapat sign sebab dia nampak warna merah. Sebab kita orang betapa gelap tempat tu, hanya ditemani cahaya bulan tu je. Orang tu siapa Jadi memang yang diorang, dimaksudkan? orang yang keempat ni. Oh, yang menyihir tu. Orang yang keempat ni, orang yang Okey. yang keempat ni adalah orang yang betapa, tapi yang saya tak kenal lah. Kira Okey. memang orang yang tak kenal. Kiranya orang yang betapa dekat tempat tu yang menginginkan sesuatu benda tu lah. Yang macam nak cari batu delima lah, ataupun benda-benda lain lah. Orang-orang yang macam tu, yang orang yang datang, kira saya boleh cakap orang luar yang datang untuk betapa. Jadi tambahlah orang baru yang menghantar. Jadi masa yang orang baru ni pula, dia dalam tempoh betapa. Lepas tu masa dia menghantar, orang pernah dengar tak ilmu yang kita boleh ambil sesuatu barang tu dekat beg orang lain tanpa kita ambil beg orang tu. Contohlah kan, saya nak ambil korang punya duit dekat beg korang. Jadi saya mesti kena buka beg korang apa semua kan. Tapi saya boleh ambil duit korang tanpa saya buka beg korang pun. Macam tu. Ilmu tu dia ada ilmu tu. Jadi masa tempoh saya tengah berzikir, fokus. Masa tu batu tu dia dah keluar. Tiba-tiba saya terdengar satu bisikan macam, saya boleh cakap, saya tak tahu nak cakap dia ni syekh ke apa ke, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia pun berzikir sangat merdu. Dan saya tak tahu kenapa time tu saya boleh faham apa dia cakap. Kira dia cakap teruskan zikir sebab ada orang nak attack kau dari belakang. Kali ni kau kena fokus untuk diri kau je. Anggap tak ada siapa yang akan tolong kau. Fokus kau yang lawan dengan dia. Dia cakap macam tu. Lepas tu time tu saya tak ada. Lepas tu saya fikir, okey tak apalah, aku zikir je kerana Allah Ta'ala, zikir sebab nasihat itu je. Jadi apa yang terjadi masa orang tu cuba nak ambil batu tu, tiba-tiba saya terdengar suara kuat gila. Kuat sangat-sangat. Saya terdengar suara ada orang menjerit tau. Lepas tu bila ramai macam orang pergi dekat, maybe dah ada dalam 5 orang lah pergi dekat tu kan. Saya tengok orang yang nak mengambil tu, dia macam mana, dia terkambus dekat tanah tu. Dia auto terkambus. Padahal saya tak ada nilai salah. Saya tak ada niatkan pun. Saya tak ada niatkan matilah kau, biarlah kau terkambus ke apa. Tak ada. Saya cuma berzikir je. Saya cuma nak sihat. Saya cuma nak baik itu je. Tapi disebabkan niat dia tu, dan mungkin saya dengar ada, bukan kodam lah. Saya tak ada kodam. Saya tak ada apa-apa lah. Mungkin disebabkan yang saya dengar bisikan tu, benda tu kot yang membantu dan tolong untuk halang dia daripada buat perkara-perkara tak elok dekat saya. Jadi selepas settle daripada saya betapa tu, lepas tu saya pun jumpa balik dengan Pak B tu. Pak B dia suruh pula saya pergi ke tempat lain. Pergi mana pula tu? Jadi nak sambung kat sini ke atau yang ni nak sambung part 3 ke ataupun kat sini? Sambung kat sini. Nampaknya kita kena menunggu lagi, geng. Menunggu lagi jawapan-jawapannya. Tapi ada jugalah pertanyaan untuk cerita ni. Dan nak tahu yang semasa Z betapa tu di sebuah hutan di atas batu ke atau macam mana sebenarnya? Yang nak saya cakap ke, tadi korang kata tak boleh sebut tempat. Oh tak. Maksudnya just ni pertanyaan daripada saya. Z betapa kat dalam hutan sebuah batu yang tak besar kan? Yang saya tempat yang saya betapa ni, sebabkan saya perempuan, dia buatkan satu platform untuk saya. Jadi dia dekat hutan. Dia kat Tapi hutan. dia buatkan satu platform untuk saya. Bukan. Dia dekat hutan, memang hutan. Jadi platform tu nak kata besar tak besar, nak kata kecil tak kecil, tapi cukup lah untuk kita orang berempat. Dan tu saya, lepas tu ada lagi 2 adik angkat saya dengan abang angkat saya. Lepas tu dengan ada lagi seorang ni, yang ni adalah adik ke abang, abang ipar kepada Pak B ni, arwah Pak B ni. Faham. Platform tu bawa lah datang ke sana. Dia bawa lah, dia bawa ke sana untuk bertapa kat sana, macam tu lah. Okay. Yang batu delima tu saya nak tahu dia timbul atau munculnya macam mana? Perasan tak ke buka-buka mata dah ada? Dia keluar daripada tanah. Keluar daripada Dia tanah. keluar daripada
Dia keluar daripada tanah. Ni pun macam movie, dah macam Thanos pula kan. dia, ke, dia keluar daripada tanah. Lepas tu ada 5 biji. Ada 5 biji. Dan 5 biji. Dia 5 biji. Dia ibaratnya macam batu tu untuk saya. Lepas tu untuk untuk lagi 4 orang tu adalah ni lah mak bapak saya, mak bapak angkat saya, keluarga angkat saya 4 orang tu lah. Dia macam untuk 5 tu. Tapi disebabkan kekacauan yang berlaku oleh orang keempat yang nama diri saya tu, benda tu terus terputus kat situ dan dia hanya kambus kat situ je. Dia batu tu hilang lah maksudnya. Ya, batu tu dia terus dia macam ni tau. Masa saya tengah berzikir tu, dia keluar daripada tanah tau. Okey. Dia keluar daripada tanah. Lepas tu batu tu bercahaya. Ni Lillah Ta'ala memang betul bercahaya. Yang ni kita tak ada rekod apa lah sebab kita fokus berzikir apa semua kan. Handphone memang tak ada lah. Dan dia memang bercahaya. Dan tempat kita orang berzikir tu, Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hutan yang hitam kan, tapi kita orang punya spot tu memang cantik. Sebab matahari pula, bulan tu betul-betul tepat dekat platform kita orang betapa tu. Jadi memang terang kat area situ. Memang tempat kita orang tu terang. Tempat orang lain yang betapa tu memang gelap, memang tak nampak. Ada surprisingly masa saya dah habis betapa tu, saya baru tahu tempat yang area dekat dia ada kat atas lagi tahu. Ramai rupanya tengah bertapa kat situ. Orang yang bertapa kat situ, diorang semua pun kebanyakannya ada yang nak tarik duit, ada yang nak masuk ke alam sana, ada yang nak jadi ada yang nak ambil ilmu apa orang panggil macam ilmu yang boleh hilang tu, apa benda tah. Ada yang ilmu lipat bumi pun diorang pun ada belajar untuk lah tu. Macam saya baru tahu masa saya dah habis betapa tu, saya dah habis dah settle semua tu, baru saya tahu Pak B tu dia beritahu saya. Sebab saya tanya kenapa macam saya ada dengar apa tu suara juga orang dekat balik-balik semua ni kan gelap. Cuma platform saya je ada terang. Lepas tu kata tu mereka semua betapa jugalah dia cakap macam tu. Lepas tu kata betapa apa pula. Diorang pun sakit ke macam saya Pak B? Mereka betapa semua benda-benda tak elok. Dia cakap macam tu. Itu yang bagi tahu ada yang betapa nak ilmu tu lah, ilmu inilah. Macam saya memang betapa nak sihat je. Tu je otak saya sikit nak sihat je. Dan batu tu muncul dekat sebelah pokok, rimbunan pokok kecil yang daun dia panjang ke? Okey. Ya betul. Lebih kurang macam tu. Ni pokok. Lepas tu betul lah. Dia panjang berjuntai. Macam tu. Betul. So yang orang yang cuba nak ambil awak tu sebenarnya dia duduk dia berdekatan dengan satu batu yang berdekatan dengan pokok tu juga sebenarnya. Betul? Ya betul. Lebih kurang macam tu. Betul. Tahu Dan okey lah. Dan nak tanya lagi, rumah yang berubat tu yang cerita pertama Pak Wan tu, sebenarnya rumah tu dia kala-kala krim, kala-kala putih kan, kayu papan kan, betul tak? Betul. Yang tu dekat Banting. Yang tu dekat Banting. Lepas tu arwah tu kan dia dah dia pindah ke Rantau Panjang. Tanjung Karang. Apa yang dekat dengan Batu Belah semua tu. Rantau Panjang saya memang tak familiar. So okey, faham. Rantau Panjang. Dia pindah ke situ. Okay. Tapi betul lah, kalau rumah tu yang cakap tu, saya rasa saya ada lagi kot rumah yang dekat Banting. Saya tak pernah tengok gambar, tak pernah apa. Cuma saya dapat rasakan dia warna putih krim sikit, warna papan. Masa kejadian si Z terapung, dia berhadapan dengan satu gambar, tak tahu gambar apa. Sebabnya memang dekat rumah tu, dekat ruang tamu tu memang ada gambar pun. Ada gambar gambar keris terapung. Gambar keris terapung sebab gambar keris terapung yang arwah tu dia buat keris tu terapung. So memang ada gambar tu. So siapa-siapa yang berubat apa semua pernah, korang kenal tak yang siapa penasihat Negeri Sembilan tu, Datuk Undang ke apa benda tak nama dia. Dia pernah masuk dekat RTM tu saya tak kenal. Dia pun pergi dekat tempat tu juga.
Saya rasa korang kenal kot orang kalau saya sebut nama dia, saya tunjuk gambar dia, korang kenal. Tak kenal. Yang tu tak kenal lah. Dia, apa yang saya tanya ni dia just apa yang saya nampak lah masa Z cerita sebenarnya. Oh, ya ke? Sebab tu saya tanya betul Ya tak ke? betul. Tak tahulah kalau Z perasan apa saya tanya tadi, sebenarnya itu semua pertanyaan yang saya rasa saya nampak. Oh, saya ingatkan awak macam apa ni? Tahu. Awak tanya random. Tak tahu macam tu. Alright. Saya ingatkan saya ada sebut benda tu tadi. Tapi betul lah memang ni betul lillahi ta'ala, memang betul saya tak ada apa-apa pun dia cerita pun. Betul. Memang saya tak ada cerita dekat aku sendiri, tak ada kat orang. Aku perasan masa dia cerita dia betapa dekat sebuah hutan yang aku tak tahu siapa yang duduk kat batu tu, tapi memang batu yang dikeluarkan tu dekat tak tahulah pokok apa, tapi pokok dia daun yang panjang tau. Betul tak? Dia macam nak kata pokok lidah buaya pun tak tahu, dia macam daun. Ya. Betul. Kan? Batu tu dia batu rata. Batu tu batu rata, betul. Batu besar. Dia tak adalah besar, dia boleh panjat batu tu, dia tak tinggi. Tapi orang yang tak suka CZ ni dia berdekatan. Mungkin dia perasan lah, dia nampak. Ya. Mungkin dia perasan, dia dapat rasa ke, jadi dia nakkan batu tu lah Tapi aku tak nampak lah macam mana dia rawat, macam mana dia bergaduh, aku tak nampak lah. Cuma nampak lah kedudukan Z dengan perawat tu sebenarnya tak jauh pun. Cuma batu tu lah, tak tahu siapa yang duduk sebenarnya. Ada seorang lagi kat batu tu, tak tahu siapa. Okay. Alright, so aku masih terbayang macam mana ialah satu tempat ni ramai orang nak bertapa tau kan. Jadi bertapa pula dengan masing-masing ada niat yang berlainan. Ada nak itu ini, ada yang nak benda yang baik, ada yang nak benda yang tak baik. Jadi wallahualam, aku tak nak mengsyorkan benda-benda yang aku tak pasti kan. Jadi kalau nak berzikir tu boleh, tapi janganlah kau niat nak tarik nombor pula apa semua kan. Jadi kan benda tu jadi tak betul. Dan dia tak menghalalkan pun duit tu jadi duit yang baik. Alright, okay. So aku rasa sambungannya ada lagi. Ada lagi. Jadi kita pun sebenarnya lepas ni ada benda lain kena buat. Masa pun orang kata dah time. Apa pun kita nak dengar lagi part seterusnya daripada Z. Jadi macam biasalah, kalau kau nak dengar part seterusnya, apa kata korang komen dulu kat bawah yang korang nak dengar part 3. Lepas tu saya ada kata-kata juga sebenarnya. Tapi ni untuk viewer santai lah. Alright. Saya nak cakap first, kita dekat akhir zaman. Jadi benda-benda cerita janganlah amalkan lagi. Dan kita dah tahu akhir zaman tu, janganlah kita amalkan lagi. Dan kepada para yang macam pernah sakit macam saya, kalau disarankan macam ada ustaz cakap untuk belajar ubat, okey, boleh belajar, tapi jangan taksub. Second, jangan salah gunakan benda tu. Lepas tu third ni, saya nak cakap yang ni untuk syuk lah. Saya ada baca komen-komen juga kan. Saya ada baca yang macam orang cakap syuk ni itulah inilah. Okey, kepada korang semua yang komen benda-benda yang tak berfaedah tu, apa kata korang puasakan jari korang daripada mengata benda-benda yang tak berfaedah. Apa benda saja yang host kita nak share pengalaman, it their experience, okay, it their knowledge. So korang jangan nak condemn, jangan nak cakap benda yang bukan. Jadi kalau kita ni tak ada benda yang elok untuk kita nak di-sharekan, untuk kita nak kongsikan, better kita puasakan. Kita puasakan mulut kita, puasakan jari kita. Jadilah Islam yang baik. Tunjukkan, sebab kita punya kata-kata ni, pertuturan kita semua ni adalah melambangkan diri kita. Betul. Terima kasih Z untuk itu. Wakilkan kepada Tuan Santai. Wakilkan. Kalau saya cakap kan macam lebih-lebih macam poyo pula. Saya tak tahulah kenapa diorang sakit hati kalau saya bercakap. Kan ada aura yang tak baik ke kan, Wallahualam. Cuma itu sebab kenapa saya atau kami tak melayan sangat komen. Sebab kita orang tak nak terguris atau terbaca yang benda yang entah benda ni macam tak manfaat. Jadi kalau kita orang rasa benda tu tak okey, biar je lah. Kadang-kadang kalau ada benda perlu diperjelaskan, kita perjelaskan. Tapi kalau macam sekadar bercakap untuk merasa nak menang, biarkan. Betul. Macam tu. So apa pun terima kasih. Kalau kita
Betul. Kita kalau mendengar sesuatu tu, kalau kita terima dengan cara baik, maka baiklah. Maka hati kita pun rasa tenang je. Tapi kalau kita terima dengan cara negatif, maka negatif lah. Tu yang tangan tu jadi gatal tu. Okay. Jadi korang berdua pun janganlah baca komen-komen apa tu. Saya on behalf of viewer, saya sangat berterima kasih untuk korang ada platform ni, untuk yelah lagi especially saya yang duk perantau kan, untuk mendengar celoteh korang dengan cerita macam ni. Benda first thing first, mengubat rindu dekat Malaysia. Second is korang punya platform ni, ini je yang macam macam platform lain is different kan, cari hantu. Macam korang share dengan orang lain. So benda tu at the same time membuatkan saya sebagai viewer ni kata macam ni, macam tu. So secara tak langsung saya mendoakan juga kepada yang caller santai chill tu, semoga dia sihat apa semua. So korang actually korang punya platform is a good platform. Dan korang jangan baca komen-komen negatif tu semua. Betul. Amin. Terima kasih kerana mewakili kami sebenarnya. Jadi ada cakap juga kami sombong tak layan komen. Bukan. Itulah sebab kenapa kita malah nak baca. Lagi satu, kami just share apa yang kami lalui, dan apa yang kami rasa. Jadi kalau tak terima pendapat tu tak apalah, kita pun tak ada pun suruh hadamkan apa yang kita orang kongsi. Itu je. Dan kalau lagi satu lah, mungkin ada orang yang sakit hati kalau saya menyelit. Bila orang cakap orang tengah bercerita ni, saya tanya, minta maaf, ini memang tanggungjawab kami nak bertanya. Kalau ada benda kita orang tanya. Dan awak tak tahu apa yang caller minta sebelum recording. Dia minta kami untuk berinteraksi, jangan diam sahaja. Saya terpaksa cakap mungkin orang tak faham. Jadi mungkin kalau korang jadi caller, korang akan rasa sunyi bila borak sorang-sorang. Betul. Itu je lah yang saya boleh terangkan. Saya setuju benda tu. Jadi kami ni cuma nak menghidupkan kembali lah, orang kata macam apa ni, tak adalah rasa sunyi sangat caller kita tu kan. Alright, itu saja. Kita rasa dah pun panjang lebar. InsyaAllah kita akan terus ke part seterusnya. Okay, kami nak berterima kasih kerana sudi berkongsi cerita bersama kami. Sebelum tu mungkin ada yang tertanya-tanya, sebelum ni kami ada cakap tentang Export Overseas Academy. Apa benda tu? Jadi ini adalah platform untuk cari duit tepi, dan korang akan diajar macam mana nak set up account eBay dari A to Z, hinggalah macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam USD. Okay, korang perlu ingat lagi, korang masuk je kelas ni, korang akan tambah gain knowledge korang, serta korang duduk dekat Malaysia ni, korang akan dapat pendapatan USD. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.